Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita yang segak lagi tanpa bergaya pada hari ini, izinkan saya mengupas topik kita pada hari ini terlebih dahulu. Tajuk forum kita pada hari ini ialah faktor, penyebaran dan langkah mengatasi sekularisme dari sudut pandangan Islam. Dunia marca pada menyaksikan kita berhadapan dengan senario kemelut budaya barat yang mempengaruhi akhlak remaja. Dalam hal ini, remaja sebagai generasi pelapis pemimpin seharusnya turut dituntut untuk sama-sama bergerak dengan ahli masyarakat lain demi membantaras gejala sosial ini. Di Malaysia, kebanyakan remaja yang terjebak dalam meniru budaya sekularisme yang mengangsihkan ajaran agama, cara dan gaya hidup manusia. Kesannya akan berlaku krisis kerutuhan akhlak seperti gangsterisme, penagihan dada, rogol dan sebagainya. Baiklah sedang hadirin sekalian, sebelum kita menerusi topik perbincangan dengan lebih mendalam, boleh kiranya kita berkenalan dengan kelima-lima ahli panel kita pada hari ini. Beliau kelihatan sigak tampan bergaya, itulah Billy, ahli panel pertama kita. Beliau kelihatan manis dan pemalu orangnya, itulah Alisha, ahli panel kedua kita. Seterusnya yang kelihatan kacak dan tenang menempuh pancarobai, itulah Ikhwan Syafiq, panel ketiga kita. Ahli panel keempat yang kelihatan tenang-tenang sahaja ialah Irfan Johari. Tak lain tak bukan tentulah ahli panel terakhir kita, iaitu saudara Amanif. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita dalam topik utama tentang sekularisme. Sedang hadirin, apakah sebenarnya yang dimasukkan dengan sekularisme dan kebanyakannya siapa yang mudah dipengaruhi oleh budaya ini? Bagi menjawab persoalan pertama ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama kita. Saudara Billy, mohon saudara memberi sedikit penjelasan tentang maksud dan konsep sekularisme. Silakan saudara. Apakah itu sekularisme? Sekularisme merupakan suatu fahaman yang memisahkan antara urusan keagamaan dengan urusan keduniaan. Ianya sesuatu perkara yang dilakukan dengan tidak dikaitkan dengan agama dan manusia, dan boleh melakukan sahaja tindakan dan perlakuan mengikut akal fikiran tanpa perlu berpandukan kepada agama. Dan secara ringkasnya, sekularisme ini merupakan fahaman yang memisahkan antara keagamaan dan juga keduniaan. Sekularisme ini muncul di Eropa, bermula di Italia pada abad pertengahan Masehi. Banyak perubahan terhadap perkembangan tamadun Eropa dari berbagai aspek, termasuklah perubahan sikap terhadap nilai keagamaan masyarakat Eropa itu sendiri. Sidang hadirin, demikianlah tadi penerangan dan penjelasan yang sangat terperinci yang diberikan oleh ahli panel pertama kita. Seterusnya saya mohon penjelasan daripada saudari Alisha, ahli panel kedua kita tentang persoalan punca-punca berlakunya sekularisme. Terima kasih saudara pengerusi. Apa yang saya nak bincangkan di sini adalah mengenai punca kemunculan fahaman sekularisme. Yang pertama adalah disebabkan oleh pengaruh gereja Katolik. Pada zaman ini merupakan zaman gelap untuk Eropah, di mana pihak gereja hanya menekankan mengenai ilmu keagamaan dan juga ilmu akhirat sahaja. Ia mengetat untuk pemikiran dan juga penemuan sains, dan ia bertindak untuk menyekat penggunaan akal dan juga hati manusia. Dalam erti kata lain, segala keputusan berada dalam tangan pihak gereja, dan dengan cara ini mereka dapat mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan daripada pengikut mereka, di mana cara ini adalah sangat salah. Disebabkan inilah berlakunya pertembungan antara sains dan juga pihak gereja, dan yang akhirnya tertegaklah fahaman sekularisme ini, di mana yang bererti memisahkan agama Kristian daripada negara. Kedua adalah perkembangan sains dan juga teknologi. Perkembangan sains dan teknologi ini dia berlaku pada zaman Renaissance, di mana ia merupakan kebangkitan intelektual yang bermula di Itali dan merebak ke seluruh Eropah. Antaranya adalah perkembangan daripada segi penjelajahan, perdagangan, seni ukir, lukisan, muzik dan juga sains. Juga merupakan salah satu percubaan oleh para cendekiawan untuk belajar dan memperbaiki sekular dan keduniaan. Tiga adalah Revolusi Perancis, di mana pada waktu ini adalah kebangkitan kaum bourgeois yang melawan aristokrat, feudal dan juga paderi, di mana pada waktu ini juga mereka mempunyai masalah ekonomi dan ketidakpuasan hati terhadap golongan-golongan bangsawan, agamawan, kerana mereka
menindas, bersenang lenang dan juga bermerajalela dengan kuasa dan juga pengaruh yang mereka ada. 3 prinsip yang menjadi tiang ideologi revolusi Perancis yang mana adalah kebebasan, kesamaan dan juga persaudaraan. Okey, disebabkan ini jugalah tersebarnya sekularisme dan perkembangan ideologi moden yang lain. Okey. Yang keempat adalah pengaruh ilmu falsafah moden. Okey. Pada zaman selepas Renaissance dan juga Reformation, lahirlah beberapa tokoh falsafah neo-Greek yang lebih liberal daripada zaman Greek. Antaranya adalah John Jacques Rousseau daripada bidang ekonomi dan sosial, Gottfried Wilhelm Leibniz dalam rationalism, George Wilhelm Friedrich Hegel dalam bidang naturalism, dan Karl Marx dalam bidang Marxism. Kesamaan seluruh mereka adalah pisahkan gereja dengan pemerintahan. Apabila fahaman sekularisme ini berpindah daripada barat ke timur, golongan tidak menyedari bahawa suasana di timur sangatlah berpegang kuat dengan agama Islam. Islam boleh dikatakan sebagai the way of life di mana cara kehidupan mereka merangkumi segala aspek kehidupan. Islam sangatlah menolak sekularisme kerana agama dan kehidupan tidak dapat dipisahkan. Sebagai bukti adalah tamadun Islam didirikan berasaskan akidah, syariah dan juga akhlak. Seluruh umat Islam amatlah diwajibkan untuk mempercayai unsur gaib seperti Tuhan, roh, akhirat, syurga dan juga neraka. Okey, itu sajalah daripada saya mengenai punca kemunculan fahaman sekularisme. Terima kasih atas penjelasan yang panjang dan lebar berhubung dengan pengetahuan sedia ada masyarakat tentang budaya sekularisme. Oleh itu, soalan yang seterusnya diajukan oleh panel ketiga kita. Saudara Ikon, apakah pula ciri-ciri ajaran sekularisme dan perbandingan yang dikaitkan dengan ajaran Islam? Bismillah. Ciri-ciri sekularisme. Altaf Goha menggariskan beberapa ciri-ciri sekularisme iaitu satu fahaman yang merujuk kepada penafian hal-hal keranian, penafian adanya akhirat, pemisahan antara agama dan nilai-nilai keranian, kebebasan sebagai kekuasaan mutlak dan institusi agama hanya khusus untuk urusan ketuhanan sahaja. Yang kemudian, Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Atas pula meletakkan ciri-ciri sekularisme sebagai suatu aliran yang ingin memperbaiki kehidupan dengan cara material. Hal keduniaannya bebas daripada ajaran rayu dan hidup bebas hasil daripada pemikiran dan pengalaman yang tiada hubung kait dengan Tuhan. Dan kebahagiaan hanya diletakkan di dunia semata-mata. Pesan pendapat yang begitu benar sekali, saudara. Memang benar apa yang saudari katakan sebentar tadi. Saya ingin bertanyakan soalan kepada saudara Ifan Johari pula. Apakah akibat ataupun kesan yang akan berlaku akibat daripada budaya sekularisme ini? Mohon saudara terangkan dengan lebih lanjut. Okay, terima kasih kepada moderator kita. Saya akan menerangkan mengenai implikasi dan kesan sekularisme terhadap keluhuran beragama di kalangan umat Islam. Banyak sebenarnya kesan negatif berbanding kesan positif mengenai sekularisme terhadap umat Islam secara amnya. Okay, kesan sekularisme yang pertama ialah melebahkan keimanan dan melonggarkan akidah serta keyakinan terhadap kekuasaan Allah SWT. Keraguan terhadap Rasul, para malaikat dan hari kiamat serta Al-Quran dan pembalasan qada dan qada menyebabkan keimanan umat Islam semakin rapuh dan keliru dengan pendapat aliran barat. Akibatnya masyarakat Islam mulai mempertikaikan hal-hal agama terutamanya yang berupa metafizik dan tidak logik pada pemikiran mereka, seperti kewajipan menutup aurat, hal-hal berkaitan solat, alam akhirat dan pembalasan kubur. Kesan seterusnya ialah bentuk perubahan perwatakan individu dari segi berfikir, bertindak dan gaya hidup. Pengasingan diri dari kepentingan beragama menyebabkan kekosongan di dalam diri dan jiwa dan lahirnya pembangunan yang akan tidak seimbang. Akibatnya ia akan menyebabkan keruntuhan moral, akhlak yang berluasa dan serta gejala-gejala seperti dadah, arak, AIDS, lesbian, homoseksual, bunuh diri, bosia dan segalanya yang menyebabkan kesan negatif terhadap kehidupan sosial. Seterusnya dalam bidang politik pula, aliran politik barat bertemakan yang tertanam dalam jiwa umat di negara-negara Islam seperti fahaman kapitalisme, sosialisme, nasionalisme dan lain-lain. Pada rasanya, matlamat untuk mendapatkan pengaruh pangkat kuasa bertentangan dengan politik Islam yang memandang jawatan itu sebagai amanah dan tugas khalifah Allah dan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Apabila berkuasa,
hendaklah menggunakan kuasa untuk menunaikan amanah tanggungjawab kepada masyarakat yang di mana kita pimpin. Jika tidak, kita akan umat Islam secara amnya dipersoalkan di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Dari segi ekonomi pula, lahirnya dua bentuk sistem ekonomi iaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang bermatlamat kekayaan dan materialis semata-mata tanpa memikirkan halal, haram serta keadilan. Akibatnya, kehidupan umat Islam dipenuhi dengan kehidupan duniawi tanpa mengingatkan kehidupan akhirat. Amalan riba digunakan dalam urusan kewangan secara berleluasa walaupun dilarang keras oleh Islam. Dalam bidang perundangan pula, pergantian undang-undang dari undang-undang Islam kepada sistem perundangan barat menyebabkan umat Islam kini tanpa segan-silu mempertikaikan keadilan perundangan Islam dan mempersedakan golongan-golongan yang mengamalkannya. Di Malaysia umpamanya, hukuman tertinggi yang diperuntukkan di mahkamah syariah hanyalah RM5,000 atau penjara 3 tahun atau 6 kali sebatan saja. Malah, usaha untuk memartabatkan kedudukan mahkamah syariah di Malaysia menghadapi banyak tentangan dan halangan dari pelbagai pihak, sama ada parti politik, persatuan yang mewakili pelbagai anggota masyarakat. Wallahu a'lam. Terima kasih Saudara Irfan, menarik sekali penjelasan sebentar tadi. Untuk membantaras fenomena ini daripada terjadi, saya menjemput Saudara Ahmad Hanif untuk menerangkan tentang cara-cara mengatasi gejala sekularisme ini daripada berleluasa. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengerusi. Terdapat beberapa usaha bagi mengatasi fahaman sekularisme ini menurut pandangan Islam. Antaranya ialah dengan mengadakan kelas-kelas pengajian agama oleh golongan ilmuwan Islam. Ini bagi memastikan mereka mendapat gambaran sebenar apakah itu fahaman sekularisme melalui penulisan ilmiah, ceramah dan sebagainya. Hal ini kerana melalui pemahaman agama Islam sebenar sajalah dapat membantu mereka menolak fahaman sekularisme ini. Selain daripada itu, pihak NGO dan kerajaan juga haruslah memainkan peranan yang penting bagi memastikan setiap masyarakat mengamalkan gaya hidup Islami sebenar dengan mengadakan program-program Islami secara percuma tanpa mengira kedudukan bangsa, dewasa atau kanak-kanak. Usaha ini bagi memastikan setiap daripada mereka dapat pengetahuan agama yang secukupnya yang membolehkan mereka meninggalkan gaya hidup barat yang mementingkan kebebasan semata-mata, dan segala perkara yang boleh merosakkan nilai murni Islamik haruslah dihapuskan secara perlahan oleh pihak berkuasa dengan menggantikannya kepada program-program yang mendatangkan manfaat dan boleh menaikkan masyarakat Islam yang berpekerti mulia dan berilmu. Demikianlah tadi rumusan segala perbincangan yang telah disampaikan oleh kesemua ahli panel kita. Konklusinya, sekularisme merupakan satu agenda negara barat untuk menjatuhkan Islam melalui pengaruh fizikal dan mental. Oleh itu, pelbagai usaha haruslah dilaksanakan bagi memastikan masyarakat kini tidak semakin terjerumus dengan budaya barat sekularisme. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayu dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang menyaksikan forum ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.